نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini menjadi panduan petunjuk di dalam kehidupan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-19 daripada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Baik, sebelum kita lanjutkan daripada surah Al-Qasas ini pada ayat yang ke-19, sukalah untuk saya ulangi semula supaya kita fahami flow yang kita ceritakan melalui kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik, surah Al-Qasas ini adalah surah yang bercerita berkaitan tentang Nabi Musa. Ini maklum, kita dah bincang dah. Okay, surah Al-Qasas bercerita tentang Nabi Musa. Kenapa bercerita tentang Nabi Musa? Sebab salah satu daripada Nabi yang Allah Ta'ala ceritakan kepada baginda Nabi SAW yang mendatangkan semangat, motivasi, inspirasi kepada Nabi SAW adalah Nabi Musa alaihi salam. Allah datangkan cerita-cerita Nabi Musa yang hampir dengan cerita baginda Nabi SAW. Sebab itu, kisah-kisah Musa ini banyak diturunkan oleh Allah pada waktu Nabi berdakwah di kota Mekah. Sebab banyak pengajaran, jerih, kepayahan, kesusahan, kesulitan Nabi ketika dakwah di Mekah itu diatasi melalui kisah-kisah teladan daripada Nabi Musa AS. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah nanti, Allah Ta'ala pertemukan Nabi dengan Nabi Musa melalui peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Itu menjadikan semangat baginda Nabi SAW itu lebih lagi. Okey. Baik, sebelum kita lanjutkan, untuk saya kaitkan kepada ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah agar kisah ni lebih jelas, cuba kita tengok daripada surah Al-Qasas. Sebelum surah Al-Qasas adalah surah An-Naml. Sebelum surah An-Naml adalah surah iaitu surah Asy-Syu'ara. Tak apa. Cik Syikin tak payah alih. Saya nak ibu-ibu sahaja. Kalau ada Quran, kita boleh. Okay, melalui surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml, surah Al-Qasas. Tiga surah ni adalah surah yang saling berkait. Secara tak langsung, dia memang bercerita tentang Nabi Musa AS. Tapi secara tak langsung juga, dia bercerita berkaitan tentang orang yang berada di jalan kebenaran. Okay? Orang yang berada di jalan kebenaran ni dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji yang pasti. Sebab itu di dalam surah Al-Qasas Allah disebut semua kisah-kisah ini adalah untuk liqaumin yu'minun, adalah untuk orang yang beriman. Okey. Sebelum kita nak bawa tu, kalau kita tengok dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala bercerita berkaitan tentang penyair. Sebab Allah Taala nak bagi tahu, apabila nak menyampaikan kebenaran, nak membawa manusia tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dan perkara yang paling utama adalah cara berkomunikasi. Sebab itu surah itu namanya Asy-Syu'ara. Bercerita tentang penyair-penyair, orang yang ada kekuatan dari sudut komunikasi. Ucapannya mampu membakar semangat siapa yang mendengar. Ucapannya boleh memaut hati orang yang mendengar sampai rasa kadang kesedihan. Macam-macam keadaan. Ini kekuatan komunikasi. Dan kalau kita pelajari pun memang ada ilmu untuk kita berucap. Ilmu pengucapan awam kita istilahkan kan. Ucapan-ucapan komunikasi yang berkesan. Okay, jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan permulaan
kepada setiap pendakwah ni, iaitu kemampuan dari sudut ilmu dia dan dari sudut kemampuan dia menyampaikan. Sebab ada orang yang syarat dengan ilmu tapi tak mampu menyampaikan. Ada juga orang yang mampu menyampaikan tetapi dia tak mendalami sesuatu ilmu. Jadi ini salah satu daripada tanggungjawab kita bersama. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga nak tunjukkan kepada manusia, bila datangnya nasihat, peringatan ataupun satu teguran melalui pendakwah-pendakwah, melalui para nabi dan para rasul ini, terimalah kebenaran-kebenaran ini. Terimalah. Didiklah hati-hati kita, ketepikan kepentingan-kepentingan peribadi kita dengan mendahulukan kebenaran-kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu daripada surah Asy-Syu'ara kita boleh tengok bermula daripada ayat 10 sehinggalah ayat yang ke-60 lebih. Di surah Asy-Syu'ara Allah tunjukkan di situ adanya bual bicara, adanya kita kata dakwah Nabi Musa kepada Firaun. Ini panjang kisah dia. Selalu kita dengar kisah Musa ni, dia capak tongkat, bertukar jadi ular, makan ular-ular ahli sihir Firaun kan. Akhirnya ahli sihir Firaun pun beriman. Itu je kita dengar. Tapi dalam surah Asy-Syu'ara Allah rakamkan ada dialog, ada bual bicara antara Musa dengan Firaun. Dan Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, walaupun Musa ini ada kekurangan dari sudut lidah dia, berbeza dengan Nabi Harun alaihi salam, berbeza daripada Nabi Harun alaihi salam yang ada kemampuan, tapi dalam surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala highlightkan, iaitu tentang Musa yang berucap. Bukan Harun yang berucap, tapi Musa yang berucap. Sedangkan Musa tu ada kelemahan dari sudut tutur bicara dia. Tapi ilmu dia mendahului. Dia adalah Nabi, orang yang paling mahir dengan syariat pada zaman tu. Jadi dia mendahului. Allah Ta'ala berikan dia kelancaran, kefasihan ketika mana dia berucap. Manakala Harun yang memiliki komunikasi yang lebih baik, tetapi dia hanya bertindak sebagai supporter saja kepada Nabi Musa AS. Sebab itu adab talabul ilm ni, penuntut-penuntut ilmu ni, kalau ada orang yang lebih mengetahui daripadanya, ada orang yang lebih alim daripadanya, dahulukan yang alim. Biar yang alim tu berbicara. Manakala kita ni berdiam diri sahaja. Baik, kita bincang dalam surah Al-Qasas ayat 19, tapi saya nak kaitkan dahulu supaya nampak flow ni lah. Daripada surah Asy-Syu'ara, kemudian surah An-Naml, nanti pergi kepada surah Al-Qasas. Baik, sebab itu kadang-kadang ada beberapa asatizah yang duduk setempat. Contohlah ada guru-guru yang mengajar kita duduk setempat dalam satu majlis. Tetapi ada juga yang mengambil keputusan untuk tak bercakap apa-apa. Sebab apa? Mendahulukan orang yang lebih senior, orang yang lebih berilmu, yang lebih beribawa. Dan itu adalah sebahagian daripada adab. Sebahagian daripada sifat orang yang menuntut ilmu. Walaupun dia rasa dia boleh bercakap lagi, tapi tak apa, mendahulukanlah orang yang lebih senior daripadanya. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan kisah melalui Musa dan Harun tu bukan sekadar kisah tu saja, tapi ada sifat-sifat ataupun teladan-teladan yang lain menjadi pengajaran kepada kita. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu boleh tengok nanti daripada ayat 10 sampai ayat 65, 68 tak silap saya. Ni berkaitan tentang dialog perbualan Nabi Musa dengan Firaun. Panjang lebarlah, termasuklah kisah nanti dia akan campakkan tongkatnya yang akan memakan ular-ular ahli sihir tersebut. Okey, baik. Kalau mad'u ataupun audiens kita dah seru dia kepada dakwah, kita dah ingatkan dia kepada nasihat-nasihat agama. Okey, 10 sampai 68. Okey, terima kasih. Okey, jadinya masuk kepada surah An-Naml, ini adalah surah yang Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang mukjizat. Ada kisah Nabi Sulaiman dalam tu dan beberapa kisah-kisah Nabi yang lain berkaitan tentang mukjizat. Didatangkan peringatan-peringatan. Kalau tak nak beriman juga, kita buktikan melalui tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kebenaran. Kita datangkan. Tapi kalau tak nak beriman juga, maka masuklah kepada surah Al-Qasas. Apa dia pada surah Al-Qasas? Iaitu Allah mendatangkan hukuman
Allah mendatangkan azab bagi orang yang menolak kebenaran ni dengan didatangkan azab itu ataupun ketentuan-ketentuan itu yang kita tak boleh jangka sebagai hukuman dan balasan. Itu datangnya surah Al-Qasas yang kita bincang tentang Nabi Musa. Saya sebutkan tadi, surah-surah ini bercerita berkaitan tentang, iaitu kita boleh katalah sebagai khabar gembira orang yang beriman. Sebagai berita gembira kepada orang beriman. Kita dakwah, kita memberikan peringatan, kita menyampaikan, kita bersusah payah, kadang-kadang kita mengeluh mungkin. Boleh jadi kita rasa sedih hati kita. Saya dah buat macam-macam tapi tak ada orang beriman. Saya dah buat macam-macam tapi tak ada orang nak terima. Contohlah Allah Ta'ala datangkan khabar gembira. Jangan risau bab tu. Kamu jalankan kerja kamu, nanti aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaksanakan kerja. Okey. Apa di dalam surah Al-Qasas? Allah Ta'ala datangkan hukuman kepada mereka yang tak nak beriman. Seperti mana kisah Firaun dengan Musa lah. Melalui apa? Iaitu sesuatu yang tak dijangka. Apa dia? Kesilapan besar daripada Firaun, iaitu dia menyelamatkan, bahkan menjaga Musa yang akan menghancurkan kerajaan dia. Benda tu tak difikirkan dan tak dijangkakan. Tapi itulah sebagai hukuman dan balasan setelah dinasihati, didatangkan peringatan dan nasihat tak diimani. Lalu didatangkan juga mukjizat-mukjizat pun tak diimani. Maka tunggulah saja azab dan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda tu adalah luar daripada jangkauan kita. Luar daripada kita punya agakkan kita. Tak terfikir dek fikiran kita. Dan itulah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sentiasa akan menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Okey, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan pada ayat 19, kita patah balik minggu lalu tengok pada ayat yang ke-14. Okey, kita tengok pada ayat 14. Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkaitan tentang Nabi Musa ni ketika mana dia dewasa kan. Falamma balagha ashuddahu wastawa. Di sini Allah tunjukkan satu kualiti yang ada pada Musa. Okay, sebab ni kita akan tengok kualiti ni akan kekal. Selepas ni dia akan pergi ke Madian, patah balik ke Mesir. Iaitu Nabi Musa ni dia memiliki hukuman wa ilma, hikmah dan juga pengetahuan. Kebijaksanaan. Hikmah tu kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Allah mendahulukan perkataan hikmah, barulah Allah datangkan perkataan ilma, pengetahuan. Kita tafsirkan ni sebagai kenabian lah. Allah akan berikan kenabian kepada Nabi Musa AS. Tapi kenapa Allah tak sebut terus wa atainahu nubuwah, contohlah kenabian. Allah sebut hikmah dengan ilmu ni sebab Allah nak bagi tahu ada orang yang Allah beri dia ilmu tapi Allah tak berikan dia hikmah. Okey. Sedangkan yang penting ni adalah hikmah, barulah datang ilmu. Contoh, ada nasihat yang betul tapi bila dinasihati di tempat yang salah, menjadikan orang tak boleh terima nasihat tu. Contoh. Kita tengok ada orang yang nak mendalami agama. Dia mula nak belajar agama. Hati ni dah terdetik nak belajar agama. Tapi dia memiliki pakaian yang sekadarnya. Mungkin pakaiannya tak menutup aurat. Mungkin tudungnya belum sempurna. Kan? Mungkin dengan pakaiannya, mungkin dengan caranya, masih lagi dengan cara yang sebelum tu. Dan itu ialah sekadar yang dia ada. Dan dia rasa okey dah. Sebab dengan ilmu yang dia ada. Dan kali ni dia datang tak belajar. Kita pula menindas, contohlah. Okay? Awaknya pakaian ni tak tutup aurat ni. Macam mana pergi majlis ilmu macam ni? Contohlah. Buatkan orang tu makin jauh daripada agama. Nasihat tu betul kan? Menutup aurat tu betul. Tapi tidak dengan kebijaksanaan. Tidak dengan hikmah. Menyebabkan orang rasa terasa hati. Orang rasa, kenapa malukan saya macam tu? Kaedah tu tak kena. Memang nasihatnya betul. Sebab ada orang macam tu kan. Saya cakap benda betul. Betul awak cakap benda betul. Tapi kena ada hikmah. Kena ada kebijaksanaan. Jadi Allah Ta'ala sengaja dahulukan hukuman wa ilma dekat sini adalah untuk tunjukkan kepada kita dalam penyampaian dakwah dan sebagainya ni, dalam ajakan kita ni, dahulukan hikmah, lalu datanglah ilma. Okay? Ada tempat yang kita kata benda ni salah. Betul salah. Tetapi
kita ajar mereka macam mana nak masuk kepada mereka. Dan ini kita akan tengok nanti melalui kisah Musa. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan Musa ni membesar dalam istana? Ada sebab dia. Sebab Musa ni bukan Kibti kan, dia Bani Israel. Jadi macam mana dia nak mengajar orang Kibti, dakwah kepada orang Kibti, maka Nabi Musa ni mesti kenal sifat orang Kibti. Maka sebab itu dia membesar dalam istana. Bila dah dia kenal orang Kibti macam mana, keutamaan dia, kelemahan dia, kekuatan dia, maka dakwah dia, bahasa moden hari ni, membumi kan. Dakwahnya itu lebih dirasai. Begitulah yang diajarkan. Okay? Yang diajarkan melalui ini. Ada hikmah, ada ilmah. Okay? Jadi dalam dakwah-dakwah kita begitu juga. Jangan, memang kadang-kadang kita ada semangat nak berdakwah. Tapi menyampaikanlah dengan kebijaksanaan. Kita lebih nak menarik orang untuk kembali kepada Allah dan tauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu datanglah. Saya selalu kisahkan melalui kisah seorang sahabat Nabi SAW bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni adalah anak kepada Umayyah bin Khalaf, iaitu timbalan Presiden Mekah. Kalau Abu Jahal sebagai Presiden, Perdana Menteri, maka timbalan Perdana Menteri di Mekah adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni, dia ada satu sifat yang tercela. Dan Allah Ta'ala kutuk sifat Umayyah bin Khalaf ni melalui satu surah. Cerita tentang dia je. Iaitu surah Al-Humazah. Kaki cela, kaki umpat, kaki keji, ini Umayyah. Yang cintakan harta, cash is king ni, Umayyah. Allah cerita tentang dia ni. Dan dialah adalah tuan kepada Bilal bin Rabah. Punyalah buruk perangai Umayyah ni. Punyalah jahat hukuman dia tu. Kisah Bilal yang dihempak batu tu menjadi ingatan kepada kita sampai hari ini. Siapa tuan dia? Umayyah. Itu Umayyah bin Khalaf. Anaknya bernama Safwan bin Umayyah. Safwan ni dia mewarisi sifat ayah dia. Suka pada harta. Okay? Ini ibu-ibu yang mungkin pernah dengar kuliah sirah saya pernah cerita ni. Dia sangat suka kepada harta. Sangat. Okay? Jadi, Nabi SAW, dia disebutkan, dia ada seorang sahabat dia namanya Umair bin Wahab Al-Jumahi. Waktu Nabi masuk dalam peristiwa Fatu Mekah, di Fatu Mekah, Safwan bin Umayyah ni lari ke Jeddah, naik kapal nak pergi ke Yaman. Tapi Umair bin Wahab Al-Jumahi ni, dia kata apa pada Nabi? Wahai Rasulullah, Safwan bin Umayyah dah lari dah. Nabi SAW pun buka sama ada serban dia ataupun kain ridak dia. Nabi serahkan kepada Umair, seorang sahabat Nabi ni, kawan baik kepada Safwan. Dia kata, kamu bagi kepada Safwan, bagi tahu ini adalah jaminan keamanan. Jadi Umair ni kejarlah Safwan tadi ni yang lari ke Jeddah. Dia pun serahkan kain serban Nabi SAW ataupun kain ridak Nabi tadi kepada Safwan. Dia kata, wahai Safwan, Muhammad telah menjamin keselamatan kamu dan keamanan kamu. Pulanglah ke kota Mekah. Muhammad takkan ambil apa-apa hukuman pun kepada kamu. Safwan pun membatalkan hasratnya pindah ke Yaman. Dia pun turun daripada kapal, patah balik ke kota Mekah. Sampai dekat kota Mekah, Nabi SAW telah tawarkan kepadanya agama. Ini bijaksananya Nabi. Nabi tawar daripada agama. Nabi kata, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepadaku. Memeluklah agama yang suci dan sebagainya ni. Lalu kata Safwan bin Umayyah, ya Muhammad, berikan aku tempoh 2 bulan untuk aku fikir masa-masa. Boleh tak? Apa kata Nabi SAW? Wahai Safwan, aku berikan kepada kamu bukan 2 bulan. Aku berikan kepada kamu 4 bulan. Nabi tawarkan, fikir sungguh. Jangan rasa terdesak. Jangan rasa terpaksa. Kamu minta aku 2 bulan, aku beri kamu 4 bulan. 19 hari selepas peristiwa Fatu Mekah, ada satu lagi peristiwa, namanya peristiwa Hunain. Kalau ibu pernah dengar, ada satu peristiwa namanya peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain ni adalah peristiwa yang Nabi dapat harta ghanimah banyak. Dan harta ghanimah tu diletakkan di satu tempat yang hari ini kita jadikan sebagai tempat miqat, iaitu Masjid Ja'ranah ataupun disebut Masjid Ji'ranah. Masjid Ji'ranah. Kalau kita pergi umrah, kita akan pergi ke Masjid Ji'ranah untuk miqat kan. Pendek cerita, harta yang sangat lumayan dalam peperangan tu, perang Hunain dan perang Taif tu, Nabi SAW agihkan harta perang, harta peperangan waktu itu, ghanimah ketika itu, mengambil masa selama 10 malam.
Punya banyak agihan harta tu, 10 malam Nabi duk agih. Punya lama. Salah satu sebabnya adalah Nabi SAW ni dia ada strategi dia lah. Dia mengharapkan juga ada orang-orang daripada tentera Hunain, tentera musuh ketika itu yang memeluk agama Islam. Sebab itu Nabi agihkan perlahan-lahan. 10 malam. Tapi harta tu banyak. Apa yang Nabi buat? Safwan bin Umayyah tadi kan dia tak beriman lagi kan. Apa yang Nabi buat? Nabi telah berikan 100 ekor unta, mi'ata apa disebut dalam hadis saya tak ingatlah. Unta tu dah ada istilah dia. Sama ada unta ataupun kambing ataupun mi'ata ghanam ataupun mi'ata ibil disebut. Dia berikan kepada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni kan suka harta, mewarisi macam ayah dia. Dia dapat 100 ekor sama ada unta ataupun kambing tadilah dia dapat. Bila dia dapat, dia cintakan harta. Dia rasa, "Ui, saya teruja dapat hadiah ni daripada Nabi SAW." Nabi pun bagi dia 100 ekor. Lalu Nabi agihkan pada tentera-tentera yang lain. Semua dapat. Habis satu round, ada lagi harta ghanimah. Nabi ambil 100 ekor binatang, Nabi bagi pada Safwan. Lagi dia excited. Oh, saya jangka 100 ekor, sekarang dah dapat 200 ekor. Kemudian Nabi round table lagi, bagi harta. Lah kali, Nabi dah ada harta lebihan, Nabi ambil 100 ekor unta ataupun kambing, beri lagi kepada Safwan bin Umayyah. 300 ekor Nabi berikan kepada Safwan bin Umayyah. Menjadikan Safwan ni apa? Lembut hati dia. Dan akhirnya dia menerima dan beriman kepada Allah dan juga Rasul. Saya nak sebutkan dekat sini. Di sini adanya kebijaksanaan. Okay? Adanya kebijaksanaan. Sebab itu didahulukan dengan kebijaksanaan. Lalu didatangkan dengan ilmu, iaitu pengetahuan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Okay? Nak ceritanya, yang ini Allah berikan kepada Nabi Musa. Ada hikmah, ada ilmu. Kadang kita tahu benda itu benar. Tapi sebabkan cara pendekatan kita salah, menyebabkan orang rasa jauh. Orang rasa tak suka sebab pendekatan kita. Dan seronok lagi baca ayat ni, sebab Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika najzil muhsinin. Kita pun dah bincang perkataan al-muhsin minggu lalu. Tapi di sini ada satu jaminan. Nabi Musa, walaupun dia duduk di istana, walaupun dia duduk di bawah didikan yang telah diuruskan oleh Fir'aun, tetapi Allah jamin secara kesimpulannya, Nabi Musa ini al-muhsin. Dia, bahasa kita lah, dia dapat pendidikan agama yang cukup, yang sempurna, walaupun dia membesar di dalam istana. Walaupun membesar di dalam istana, dia tetap dapat pendidikan agama yang cukup, sempurna. Kerana apa? Sebab dia masih lagi duduk di bawah penjagaan ibunya kan, sebagai kita kata apa? Sebagai ibu susuan kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey. Baik, ini antaralah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita nak ceritakan sebelum kita nak masuk kisah Nabi Musa AS daripada Mesir, dia akan pindah pergi ke Madian. Okey, baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk ayat yang ke-19, ni sekadar untuk kita ingat dan kita ambil pengajaran. Kenapa Musa membesar di istana? Sengaja Allah Taala takdirkan membesar di istana. Nabi Musa AS, dia membesar di istana Fir'aun ni sebab Nabi Musa Bani Israel. Dan yang duduk di istana itu adalah Fir'aun daripada bangsa Kibti. Jadi dia perlu menguasai dua bahasa. Sebab ini adalah mad'u dia nanti. Dia perlu menguasai dua bahasa. Dia bukan bercakap dalam bahasa Ibrani, tetapi bercakap di dalam bahasa bangsa Kibti. Dan dia mesti kenal budaya bangsa Kibti. Okay? Dia mesti tahu kekuatan, kelebihan dan kelemahan bangsa Kibti. Jadi sebab itu dia membesar di situ. Sebab dia akan gunakan peluang-peluang itu untuk dia berdakwah kepada bangsa tersebut. Jadi itu antara hikmah susunan yang sempurna yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepada sesiapa yang berada di jalan kebenaran. Okay, ini bukan kebetulan lah. Ini bukan lagi kebetulan. Sebab itu saya ulang banyak kali dah. Semua ni bukan kebetulan. Tetapi ini semuanya adalah susunan takdir. Dan benda ni kita susah nak terima kalau kita tak beriman. Tapi kalau beriman, kita meyakini. Semuanya itu telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Ini hikmah dia. Okey. Baik, ibu-ibu, ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-19. Okey, pada ayat yang ke-19 ni, ini adalah cerita
Yang mana Nabi Musa alaihissalam dia masuk ke bandar lagi sekali. Kan? Nabi Musa alaihissalam ni dia masuk ke bandar lagi sekali. Waktu dia masuk ke bandar tu lagi sekali, okey, tengok ayat 19 dia masuk ke bandar lagi sekali, dia bertemu dengan orang yang sebelum tu. Kan sebelum tu kita tengok iaitu bangsa Bani Israel telah ada seorang ni bergaduh dengan bangsa Kibti. Dia bergaduh. Jadi Nabi Musa telah tertumbuk bangsa Kibti itu, akhirnya bangsa Kibti mati. Okay, bangsa Kibti mati. Hari keesokannya Nabi Musa masuk lagi ke bandar dan dia bertemu lagi dengan Bani Israel yang dia tolong semalam. Tapi dia tengok Bani Israel ni bergaduh lagi dengan seorang bangsa Kibti. Dekat situ dia pun rasa pelik lah. Dan dia sangat-sangat berhati-hati. Awak yang sama, duk bergaduh 2 hari berturut-turut ni, mesti ada kes ni. Tak orang Kibti ni salah, awak yang Bani Israel ni pun bermasalah juga. Sebab hari-hari bergaduh dengan orang kan, mesti ada masalah. Kat situ, dia menjadi cerita kepada perpindahan Nabi Musa ke Madian. Okey. Baik, saya nak kaitkan sikit ibu-ibu. Kenapa Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Musa ni pergi ke bandar? Kenapa? Apakah Nabi Musa ni tak duduk bandar? Okey. Minta Cik Syikin, kita tengok sikit pada ayat yang ke-15. Okey. Saya tak perasan sama ada nota ni saya pernah sebut minggu lalu ataupun tak tapi saya nak sebut sikit supaya nampak flow dia. Kenapa Allah kata wadakhalal Madinah? Musa ni dia masuk ke Madinah. Adakah Nabi Musa ni dia tak bergaul dengan masyarakat sebelum tu? Sampai Allah Ta'ala nak highlight Nabi Musa ni masuk ke bandar. Sebenarnya ayat ini nak tunjukkan kepada kita, Nabi Musa ni dia membesar daripada kecil di dalam istana. Dan dia ada jawatan besar di dalam istana. Dia dapat kenikmatan, dia dapat kesenangan. Dia kan Bani Israel, bangsa yang tertindas. Tetapi beza dia duduk di tempat yang special. Dia duduk di tempat yang selesa, kerusi yang empuk, mendapat pendidikan yang cukup. Itu kita boleh bayangkan. Di situ menunjukkan ada kualiti jiwa kepada Nabi Musa. Walaupun dia duduk di istana, pegawai kerajaan Firaun, selesa, dapat layanan yang hebat, tetapi jiwa dia masih lagi untuk membantu. Dia ada perasaan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Mesir. Dia tahu bangsanya tertindas. Dia tahu bangsanya itu dijadikan sebagai hamba. Sebab itu Allah cerita dalam ayat ini lebih dramatik. Nabi Musa pergi ke bandar Mesir tu, dia pergi waktu penduduk kampung dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan sedang berehat. Dalam keadaan penduduk kampung tu sedang beristirahat di rumah dan sebagainya yang kita bincang. Sama ada waktu malam ataupun pada waktu tengah hari. Orang berehat. Kenapa dia masuk? Sebab dia tak nak pertolongan dia itu membantu orang-orang Bani Israel yang tertindas di bandar Mesir ni disedari oleh Firaun. Sebab dia ni jenis orang yang sentiasa turun padang lah bahasa kita ni. Ada semangat keperimanusiaan. Itu sifat ciri-ciri seorang Nabi. Ciri-ciri seorang pendakwah. Dia mesti ada sifat keperimanusiaan. Sebab kalau tidak, pendakwah ni dia hanya duduk di meja penceramah ataupun duduk di dalam universiti, di dalam bilik berekon, tulis tesis, mengkaji kitab, tapi dia tak membumi. Dia tak turun di tengah masyarakat. Akhirnya penyampaiannya lebih bersifat menghukum. Penyampaiannya itu hanya menjadi perbicaraan ilmiah saja, tapi tak boleh diimplementkan. Benda ni bahaya. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan sifat pendakwah ni, dia memang duduk di tempat yang khusus, tetapi dia sentiasa turun ke padang. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Dia sentiasa turun. Dan itu Nabi Musa. Dia duduk di istana, bekerja di jawatan yang baik, tapi dia turun membantu orang-orang yang tertindas di Mesir. Ni kualiti yang ada kepada Nabi Musa alaihi salam. Okay? Berjiwa rakyat. Macam-macam lah kita boleh ulas tentang sifat ni. Okay? Dan kita boleh nampaklah Nabi Musa alaihi salam ni yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya ada kualiti jiwa yang special. Okay? Dan inilah sifat pendakwah, sifat para nabi, sifat para rasul dan sebagainya. Okey, baik, kita kembali pada ayat 19. Kes ni jadi berat.
setelah Nabi Musa bunuh seorang bangsa Kibti, jadi hari keesokannya dia pun masuk lagi ke bandar, tapi dia masuk dalam keadaan yataraqqab. Ini ayat 18 lah. Dia masuk dalam keadaan yataraqqab. Yataraqqab ni dia masuk dalam keadaan mengintip ataupun dalam keadaan mengendap. Sebab apa? Mungkin di kota Mesir ketika itu viral kisah ada orang Kibti yang dibunuh tapi tak tahu siapa. Sebab semalam tu kes pembunuhan tu berlaku waktu rakyat Mesir berehat. Kan ghaflah. Jadi siapa yang bunuh ni tak tahu. Jadi orang masih lagi dalam siasatan. Orang tengah menyiasat siapa yang membunuh ni. Jadi Nabi Musa ni dalam keadaan dia mengintip-ngintip, mengendap-endap. Dia takut dikenal pasti siapa pembunuh kes semalam tu lah, dia yang membunuh. Jadinya Allah Taala sebut, dia pun datang masuk ke pekan Mesir ni dan dia nak hulurkan bantuan lah. Lalu Allah kata apa? Allazis tansarahu bil ams. Tengok ayat 18. Minta maaf kita ulang sikit sebab saya takut nanti kita tak memahami ayat-ayat ni. Minta Cik Syikir tengok ayat 18. Allazis tansarahu bil ams. Ada kisah Bani Israel yang semalam tu yang dibantu oleh Nabi Musa tu, dia minta pertolongan lagi sekali. Dia minta tolong. Tapi pertolongan kali ni adalah yastasrihu. Dalam keadaan dia ni menguatkan ataupun dia berteriak, menjerit minta pertolongan. Sedangkan ayat kali ni, kisah hari ni dia tak macam semalam. Semalam dalam keadaan penduduk berehat. Orang tak ada, orang tak ramai. Sekarang ni Allah tak sebut pun. Boleh jadi suasana bandar, orang sibuk pergi kerja, ulang alik kan, orang berjual beli, bermuamalah, macam-macam keadaan. Suasana bandar kan sibuk. Jadi waktu tu dia minta pertolongan tapi dalam keadaan dia berteriak. Kan kita boleh fahamlah. Sudah semalam ni saya tengah bimbang kes malam, hari ni minta tolong lagi sekali. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Nabi Musa pun mendatangi Bani Israel tu dan Nabi Musa kata apa? Innaka, sesungguhnya kau ni laghawiyyun mubin. Perkataan laghawiyyun dia ada dua maksud. Pertama iaitu diterjemahkan sebagai sesat. Kalau tengok daripada Qamus Ma'ani disebut sesat ataupun disebut sebagai sia-sia. Jadi dua-dua terjemahan ni bolehlah. Maksudnya dikatakan kepada Bani Israel, kau ni memanglah buang masa aku je lah, macam itulah. Macam kau tak faham ke semalam ni kita dah bunuh seorang. Hari ni kau berteriak macam ni, menjadi kes ni boleh jadi besar ni. Kau tak faham bahasa ke? Lebih kurang macam tu. Okay? Seolah-olahnya orang yang tak dapat apa, tak nampak. Awak tak tahu ke benda ni dalam kes bahaya? Itulah ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Okey, sekarang kita tengok ayat 19. Ayat 19, kes ni jadi besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mana Nabi Musa alaihissalam tadi telah memegang, mencengkam musuh bagi mereka berdua. Siapa mereka berdua dekat sini? Siapa mereka berdua dekat sini? Musuh bagi mereka berdua. Allah gunakan perkataan lahuma. Aduwul lahuma. Musuh bagi mereka berdua. Musuh bagi Musa adalah Kibti tadi. Dan musuh bagi orang yang dia bantu tadi tu adalah Kibti tu. Berdua dekat sini maksudnya orang Bani Israel dan juga Nabi Musa AS. Orang Kibti itulah. Jadi Nabi Musa tengah pegang orang Kibti tadi tu. Qala ya Musa. Maka telah berkatalah si fulan ni, qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Orang Bani Israel ni dia tersalah faham dengan Nabi Musa. Bila Nabi Musa sebelum ni herdik dia, marahlah. Kau ni buang masa lah. Engkau ni, dia marah kan? Sebab semalam kita dah bunuh orang, hari ni awak buat kes lagi dan awak minta tolong, awak nak orang tahu ke? Lalu bila Nabi Musa datang tu dan Nabi Musa pegang orang Kibti tu, Bani Israel tadi ni, dia cakap, wahai Musa, aturidu, adakah kamu ni mahu antaqtulani, membunuh aku, kama qatalta nafsan bil ams, seperti mana kamu bunuh ada seorang Kibti itu hari semalam.
Bila Bani Israel ni cakap macam tu pada Nabi Musa, apa yang berlaku? Orang Kibti yang dipegang oleh Nabi Musa tu dengar. Kan? Dia dengar. Dan dia, oh, cerita yang viral semalam ni, yang kes bunuh ni, Musa ke yang bunuh? Pegawai kerajaan ke? Anak angkat Firaun ke yang bunuh? Kes tu dah terdedak. Ini nak cerita kesilapan daripada orang Bani Israel tadi itulah. Okay, pecah rahsia lah Okay, lalu dia kata apa lagi? In turidu illa antakuna jabbaran fil ard. Dia kata engkau ni buat benda mengikut kehendak kau sewenang-wenangnya. Dia gunakan perkataan jabbar. Ini nama Allah Ta'ala. Allah Al-Jabbar. Engkau buat benda ni sewenang-wenangnya. Engkau bukan nak selesaikan masalah. Tapi engkau tambah masalah. Sebab tadi kan Nabi Musa kata, engkau ni laghawiyyun mubin. Kau ni memanglah. Lalu Bani Israel ni pun cakap, Musa, kau buat macam ni, kau pegang orang ni, adakah kau nak tumbuk dia lagi sekali? Mati orang ni. Engkau ni bukan nak selesai masalah. Tapi kau ni tambah masalah. Itu bahasa kita lah, nak bagi benda faham. Sebab tu dia kata, illa antakuna jabbaran fil ard. Kau buat kat dunia ni, kau suka hati kau je. Wa ma turidu antakuna minal muslihin. Dan engkau ni bukan orang yang muslih. Bukan orang yang mendamaikan. Bukan orang yang mendatangkan bantuan. Tapi menambah masalah. Okey. Ucapan Bani Israel ni didengari oleh orang Kibti. Okey, kita tengok ayat berikutnya. Cik Syikil. Ayat yang ke-20. Jadi, bila dia dengar, maka berita tu disampaikan kepada Firaun yang berada di istana. Jadi, satu kota Mesir ni, tahulah pembunuh Kibti itu adalah Musa. Dan Musa itu lagi bertambah marah adalah Bani Israel. Sebab itu, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan kepada kita fizikal Nabi Musa, tapi sudah tentulah berbeza antara bangsa Bani Israel dengan bangsa Kibti. Sudah tentu berbeza. Saya sajalah buat sedikit pencarian di Google. Saya nak tengok macam mana muka orang Kibti ni. Macam mana entah tadi terjumpa dewa-dewa bagi agama Mesir kuno ni kan dijadikan tugu kan di piramid-piramid dia dan sebagainya. Dia tunjukkan dagu bangsa Kibti ni dia macam ke depan sikit. Dia macam ke depan mulut dia. Dia bukan kalau kita punya muka, kalau tahu daripada sisi dia straight ke bawah kan. Tetapi bagi orang bangsa Kibti ni, dia ni dahi dia ke hidung dia, tapi mulut dia ke depan sikit. Dia macam menggelembung ke depan. Wallahu alam. Tapi dia merujuk kepada orang kulit hitam dan sebagainya. Macam-macam lah. Ni teori-teori yang orang duk kaji. Macam mana rupa paras orang Kibti. Mudah bahasanya, Bani Israel dengan Kibti tak sama rupa paras. Macam orang Malaysia lah. Orang Melayu dengan muka orang Indonesia tak sama. Orang Melayu, orang Cina tak sama. Orang Melayu, orang India tak sama. Kita tengok cara dia berpakaian, rupa paras dia, cara dia bertutur, kita tahu. Tak sama. Walaupun mungkin orang India yang fasih bercakap bahasa Melayu, kita tahu di India. Dia bukan Melayu. Contohlah contoh. Okey. Jadi bila orang Mesir tahu yang membunuh itu adalah Musa yang duduk di istana dan dia ni pula adalah Bani Israel, maka kes tu menjadi lebih besar. Kes tu jadi lebih besar. Apatah lagi, saya cuba bayangkan. Ni tak disebut dalam tafsir, tapi saya bayangkanlah. Sudah tentu Musa ni ada musuh-musuh dia. Sebab dia Bani Israel, bangsa yang dijadikan hamba. Tapi dia duduk di dalam istana dengan jawatan dia. Anak angkat kepada Firaun. Dengan pakaian yang hebat-hebat. Tapi rupa paras tak boleh tipu. Dia Bani Israel. Orang tahu dia siapa. Okay? Mungkin mancung tak mancung. Muka, kulit warna dan sebagainya. Jadi kita boleh tahulah. Kami bangsa Kibti pun tak dapat kedudukan tu. Kenapa dia bangsa lain dapat duduk tu? Jadi dia ada musuh-musuh dia. Benda tu menambahkan lagi konflik. Dan itu yang buatkan Nabi Musa ni dia lari ke Madian. Okey, apa yang berlaku tengok waja'a rajulun min aqsal Madinah. Dekat ayat ini Allah kata apa? Maka datanglah seorang lelaki min aqsal Madinah. Dia datang daripada hujung kota, hujung bandar. Di sini disebutkan yang datang itu adalah daripada kalangan orang istana. Okay.
Siapa tulis tu? Puan Habibah. Saddam Hussein berbangsa Kibti. Wallahu alam. Saya tak pastilah. Minta maaf Puan Habibah. Tak pasti. Okey. Dia kena check balik lah. Tak maaf. Okey. Baik. Sekarang ni kita tengok. Allah Ta'ala sebut perkataan Aqsal Madinah. Ada seorang lelaki ni, dia datang daripada hujung kota. Aqsa ni, Aqsa dalam bahasa Arab artinya jauh. Sebab itu kita sebut Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu adalah masjid yang jauh. Masjid yang jauh. Ataupun juga disebut sebagai Al-Maghribil Aqsa. Morocco yang jauh. Dulu Maghribi itu disebut Maghribil Aqsa. Maghribi itu disebut sebagai barat. Sebab itu kita kata Maghrib. Maghrib tu artinya barat. Dia adalah barat yang jauh. Negara barat yang paling jauh. Maghribil Aqsa. Okay? Itu jauh. Aqsa tu maksudnya jauh. Jadi dekat sini ada satu orang lelaki ni datang daripada jauh. Luar daripada kota. Dia kata ni adalah orang daripada istana Firaun sendiri. Sebab dia tahu cerita yang mana Nabi Musa ni hendak dibunuh. Macam mana dia tahu? Ini adalah satu pandangan menyebutkan dia adalah Al-Mu'min yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ghafir. Kalau kita baca surah Ghafir, Ghafir ni, surah Ghafir ada dua nama. Surah Ghafir juga dikenali sebagai surah Mu'min. Kenapa? Sebab dalam surah Ghafir itu ada cerita tentang seorang lelaki yang beriman. Dia ni datang daripada keluarga Fir'aun. Min Ali Fir'aun. Datang daripada keluarga Fir'aun. Ataupun datang daripada kalangan pegawai istana Fir'aun. Okay, yang ni saya tak sempat nak tengok detail pandangan-pandangan para ulama. Tapi yang saya baca sebelum ni itulah dia. Okay? Si Fulan ni, dia datang daripada istana Fir'aun. Ataupun daripada keluarga Fir'aun. Yang memang hati dia cenderung kepada Nabi Musa. Kebenaran, dia suka pada kebenaran. Dan dia tak bersetuju kepada penyembahan kepada Fir'aun. Okay? Jadi dialah yang datang kepada Nabi Musa. Dan dialah yang maklumkan kepada Nabi Musa tentang meeting yang Firaun buat untuk membunuh Musa alaihi salam. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hold dekat sini. Saya nak bawa ibu-ibu tengok pada perkataan Aqsa. Perkataan Aqsa. Dalam resam Usmani yang kita baca hari ini, ini penulisan resam Usmani dalam Quran hari ini yang kita baca, perkataan Aqsa ni ditulis dengan huruf alif. Dipanggil sebagai alif mamdudah. Alif tegak tu. Kan? Aqsa. Dan ini adalah perkataan yang sama penulisannya dengan ayat daripada surah Al-Isra ayat pertama. Minta Cik Syikin tengok jap surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat pertama tu yang Allah Ta'ala bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Allah Ta'ala sebut Masjidil Aqsa. Okey, perhatikan. Allah Ta'ala sebut ilal Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tu ditulis dengan huruf alif, hujung dia. Alif. Betul kan? Kenapa tak disebutkan dengan huruf dipanggil sebagai alif maqsurah? Alif maqsurah ni yang macam huruf ya tu tapi tak ada titik. Selalu kita tengok orang yang je Masjidil Aqsa, huruf ya kan di hujungnya. Ibu-ibu faham tak maksud saya? Faham tak? Dapat tak apa yang saya sampaikan? Selalunya kita tengok ejaan Masjidil Aqsa kan dieja dengan Al-Aqsa tu alif, lam alif, qaf, sad, lepas ya yang tak bertitik tu. Dipanggil sebagai alif maqsurah. Alif maqsurah iaitu alif yang bukan bentuk alif tegak tapi huruf ya yang tidak ada titik. Tapi di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dengan alif yang tegak. Dipanggil alif mamdudah. Dia sama dengan perkataan yang kita baca tadi. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Sad alif. Bukan sad ya tak bertitik tu. Kenapa ibu-ibu ditulis macam ni? Ini saja je saya nak bawakan ibu-ibu supaya kita tengok sikit. Punyalah para ulama kita ni melihat penulisan-penulisan Quran ni memang mukjizat. Pertama, disebutkan sebahagian daripada para ulama kita macam-macam lah. Ada Syekh Abdul Majid sebut, kemudian siapa lagi?
ada seorang lagi, saya lupa nama dia. Ada beberapa lagi orang sebut. Dia kata apa? Menerusi penulisan huruf alif ni, sama ada alif mamduda ataupun alif maksurah ni, kalau huruf alif itu okey, kalau huruf alif tu tegak, itu menunjukkan ia adalah perkara yang tidak kekal. Dia kata macam itulah. Wallahu alam. Saya tak mengkaji detail, tapi saya nak menyampaikan. Okay, ini disebutkan oleh para ulama yang mahir dalam bidang Quran ni. Bila huruf alif tu tegak, alif tegak, yang alif macam biasa tu, itu menunjukkan perkara itu tidak kekal. Dia bagi contoh. Semisal macam penulisan perkataan ad-dunya. Dunia, last kali tu alif tu tegak kan? Dan dunia itu tidak kekal. Dunia itu tidak kekal. Tetapi, kalau dia dalam bentuk ya maftuhah, ya maksurah, ya huruf alif yang tidak bertitik, itu menunjukkan kepada ia adalah kekal. Apa maksud dia? Contoh kalau kita tengok Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang berpindah-pindah kuasa pemerintah dia. Orang Islam kemudian pindah nanti kepada Bani Israel. Sebelum tu kan dikuasai oleh Rom. Kemudian dikuasai oleh orang Islam. Kemudian dikembalikan kepada Kristian. Kemudian kembali balik pada orang Islam. Terus kembali pula kepada Bani Israel. Allah Ta'ala nak tunjukkan dia tak kekal. Dia tak kekal. Tetapi yang kekal adalah dia tetap menjadi tempat ibadah orang Islam. Dia tak akan bercampur dengan tempat ibadah orang lain. Ini macam-macam pandangan lain. Saya tak nak ulah lah benda ni. Tapi nak bagi tahu penulisan tu sangat hebat lah. Kajian-kajian para ulama kita. Sebab dia kata apa? Walaupun orang Kristian dulu dia dapat daripada orang Islam Masjidil Aqsa, dia tak beribadah di dalam Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa. Tapi mereka hanya menjadikan Masjidil Aqsa itu hanyalah tempat mereka menambat haiwan-haiwan mereka je. Allah pelihara. Walaupun dia berpindah daripada satu kerajaan ke satu kerajaan, Masjidil Aqsa tetap dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak tunjukkan huruf alif tu dia tak kekal. Okey, itu pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Masjidil Aqsa tu dengan nama Masjidil Aqsa? Kita sebut Al-Quds kan. Quds tu maksudnya suci. Tapi Aqsa ni masjid yang jauh. Sebab pada zaman tu, Masjidil Aqsa adalah satu-satunya masjid yang paling jauh daripada Masjidil Haram. Masjid yang paling jauh. Dia paling jauh daripada Masjidil Haram. Itu disebut Masjidil Aqsa. Masjid yang paling jauh. Tapi kalau kita baca surah Al-Isra, turun pada ayat yang ke-berapa? 6 ataupun 7. Kita tengok lepas tu, Allah Ta'ala tak guna lagi Masjidil Aqsa. Allah gunakan perkataan Al-Masjid dah. Sebab Allah nak tunjukkan. Masa mula-mula, ia adalah masjid yang jauh daripada Masjidil Haram. Tapi, selepas generasi ke generasi, dia bukan lagi masjid yang jauh. Dia adalah masjid yang sama dengan masjid-masjid yang ini kajian lah nak tunjukkan tentang ada sedikit hikmah cara penulisan. Okey? Baik. Soalan Ustaz. Sila. Apa ni Nabi Isa tu ya pun digunakan Ya, alif betul. maksurah. Ya, alif maksurah. Dia kekal kan? Nabi Isa tu. Dia bukan alif. Kalau alif yang saya sebut alif mamdudah yang tegak, dia tak kekal. Tapi bila dia sebut alif yang maksurah, dia kekal. Maksudnya Nabi Isa tu kan dia diangkat ke langit. Dia kekal. Dia macam perkataan huda. Ada penghuda kat sini tak? Huda. Hidayah tu kekal. Dia bukan tidak kekal. Jelas dunia alif tegak. Alif tegak tu dia tak kekal. Macam itulah lebih kurang lah. Nak tunjukkan sebenarnya sebab tu saya kata tadi, ni hanya kajian para ulama. Sebab tu dia bila dia tulis penulisan Quran tu dia ada sebab-sebab dia. Macam-macam lah. Cuma adalah kita kadang-kadang berbeza pandangan dan sebagainya lah. Okay? Macam-macam lah kita boleh katakan pandangan-pandangan kita, tapi itu sebahagian lah pandangan para ulama. Okay. Baik. Okey, kita patah balik kepada ayat yang ke-20. Tengok pada ayat yang ke-20. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah tadi, iaitu lelaki daripada luar kota tadi datang berlari pergi ke Nabi Musa. Dalam keadaan yas'a, dia dalam keadaan bergegas, berlari kepada Nabi Musa. Qala, lalu dia pun bersabda.
Dia pun bersabda. Dia kata apa? Ya Musa. Lelaki ni pun cakap kepada Nabi Musa, wahai Musa, innal malak, sesungguhnya al malak. Ni malak ni pun kita dah bincang dah. Iaitu orang-orang bangsawan lah, orang kaya ataupun orang-orang yang hampir dengan Firaun ni. Malak ni merujukkan kepada orang yang dipenuhi. Sama ada dipenuhi dengan nikmat ataupun dipenuhi kehendak-kehendak dia, orang kaya lah. Okey. Ya tamiruna bika. Mereka telah melakukan satu pakatan. Okey, mereka telah berunding di sesama mereka itu liyaqtuluka, yang mana mereka hendak membunuh engkau. Siapa yang boleh tahu cerita ni? Sudah tentulah orang daripada istana. Kisah ni tak viral macam kisah pembunuhan. Ini kisah istana ni, tapi ada orang tolong sampaikan kepada Nabi Musa. Liyaqtuluka. Rundingan itu untuk bunuh engkau, jelas untuk bunuh engkau. Fakhruj, maka engkau keluarlah. Dia bagi tahu pada dia, Nabi Musa ni, kau keluar daripada sini. Inni laka minan nasihin. Sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan nasihat kepada engkau. Kenapa dia kata inni laka minas nasihin? Sebab dia nak bagi tahu, aku ni betul-betul ikhlas nak ingatkan kau ni, bukan aku saja-saja. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab kau kena ingat, aku ni adalah orang istana. Aku ni adalah daripada keluarga Firaun. Aku bukan Bani Israel. Aku tak ada kepentingan. Aku ni orang Kibti. Aku nak sampaikan kepada kau. Kau dengar cakap, kau keluar. Kau keluar daripada sini. Ini adalah nasihat yang ikhlas daripada aku. Memang aku nak bantu kau. Jasa dia besar. Sebab itu Allah angkat namanya, Allah angkat diri orang ni, Allah Ta'ala jadikan sebagai nama di dalam Al-Quran. Kisah surah Ghafir ataupun surah Mu'min. Cerita tentang si fulan ni lah. Ini nak tunjukkan kepada kita keistimewaan orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Sentiasa ada je orang yang nak membantu. Sebab kebenaran ni macam tu sifat dia. Kebenaran ni macam tu sifat dia. Dalam keadaan macam ni, mesti ada orang yang inginkan kebenaran. Sebab itu, kalau ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita baca surah Al-Lail dengan kita baca surah Asy-Syams. Asy-Syams dan Al-Lail ni dua surah yang berturutan. Asy-Syams dan kemudian surah Al-Lail. Pada surah Al-Lail itu, Allah Ta'ala cerita tentang Allah bersumpah demi kegelapan, lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan demi waktu siang, demi waktu malam dengan demi waktu siang. Bila Allah Ta'ala sebut malam, ini adalah saya tak, nanti minggu depan kita datang kelas, saya tunjuk nanti. Bila Allah Ta'ala sebut tentang malam, Allah Ta'ala tunjukkan malam itu dia tak sempurna, tak seperti macam siang. Kenapa? Sebab bila Allah Ta'ala sebut malam, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada waktu malam ada kesan waktu siang. Maksudnya apa? Ada cahaya siang walaupun pada waktu malam melalui pantulan cahaya bulan. Allah Ta'ala sebut. Tapi bila Allah Ta'ala sebut siang, Allah nak bagi tahu siang itu adalah siang yang sempurna. Satu kesan malam pun kita tak nampak. Dia seolah-olahnya nak beri gambaran kepada kita, siang itu mewakili kebaikan, manakala malam itu mewakili keburukan. Bila adanya kebaikan, keburukan akan lenyap. Tetapi bila datang keburukan, walaupun keburukan itu menguasai, kebaikan tak akan lenyap. Macam malam tadilah, malam gelap gelita, tapi cahaya siang tetap ada melalui pantulan bulan. Itu hikmah. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut Asy-Syams dengan surah Al-Lail, Allah cerita tentang penyakit dalaman dan Allah Ta'ala cerita tentang penyakit amalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu cerita Asy-Syams. Maksud surah Al-Lail, Allah cerita tentang penyakit luaran, penyakit amalan. Orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah. Itu nak bagi gambaran lah. Bila Mesir ni kita nampak, banyak kejahatan ni, ketua dia Firaun ni, tentera dia ramai ni. Tapi Allah nak bagi tahu, walaupun kejahatan tu dah meliputi Mesir, kebaikan tu tak boleh dipadam. Salah satunya kisah ni lah, iaitu lelaki ni ada ingin kepada kebenaran. Dia datang kepada Musa, dia nasihat Nabi Musa, keluar daripada ni. Jangan duduk sini. Bahaya untuk kamu sebab kamu telah duduk di nama kamu dipetik dalam masyarakat untuk dibunuh. Okey, itu nasihat dia. Okey, sekarang kita pergi pada ayat yang ke-21. Kita pergi pada ayat 21, kita tengok kisah Nabi Musa AS keluar daripada Mesir dan dia menuju ke Madian.
Kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha. Maka Musa pun telah meninggalkan kota tu. Nabi Musa pun telah keluar daripada Mesir. Khaifan, dalam keadaan dia rasa takut. Ini kita dah sebut. Takut dekat sini, kita kata kalau khauf ni, takut ni mestilah takut kepada Allah. Tapi Allah cerita Nabi Musa ni takut. Kat sini terjemah sebagai cemas. Takut dekat sini nak bagi tahu fitrah. Saya sebutkan minggu lalu. Kalau kita takut di tempat yang tinggi, adakah takut itu mensyirikkan Allah? Taklah kan. Itu fitrah kita kan. Takut tempat tinggi, takut tempat gelap, takut di tempat yang sempit. Itu ketakutan-ketakutan yang normal. Jadi Nabi Musa ni, dia ada rasa takut. Bukan dia kata, takut ni sebab saya tak takut Allah. Tak. Takut itu tak menjadikan dia mensyirikkan Allah. Tapi ketakutan yang normal. Sebab orang kejar dia, orang nak bunuh dia. Takut. Lalu yataraqab. Dia keluar dalam keadaan mengendap-endap lah. Berhati-hati keluar supaya tak diikori. Kisah ni sama tak dengan kisah Nabi SAW? Sama. Kisah dengan Nabi Hijrah. Sama je. Keadaan tu sama. Okey. Qala. Lalu waktu itu Nabi Musa pun berdoa. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Wahai Allah, najjini. Selamatkanlah aku minal qaumil zalimin, daripada kaum yang zalim. Tolonglah ya Allah, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Di situ saya ulangi pada minggu yang lalu, perkataan Rabbi itu tak ada huruf ya kan? Rabbi tak ada huruf ya. Rabbi itu disebut Tuhanku, tapi tak ada huruf ya. Sebab nak bagi tahu kalau yang ada huruf ya berarti hanya waktu tu je, ada tempoh. Tapi kalau tak ada huruf ya, nak menunjukkan ia kekal selamanya. Jadi Tuhan Musa ni iaitu Allah adalah Tuhan yang kekal selama-lamanya. Okey. Baik, jadi Nabi Musa ni dia minta kepada Allah, ya Allah bantulah saya ni, selamatlah daripada orang-orang zalim, daripada Firaun dan juga tentera-tentera dia. Ayat 22. Allah pun kata, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Dan ketika mana Nabi Musa alaihissalam dah nampak Madian dah. Nabi Musa AS dah keluar Mesir dan dia dah nampak Madian, menuju ke Madian. Ini ibu-ibu kena tengok peta lah. Bila kita tengok peta tu, kita akan nampak Mesir, ada terusan Suez, kemudian kita akan nampak kawasan Mesir kat bawah tu, kemudian kita akan nampak Aqabah. Selepas tu dia adalah Madian. Madian ni kalau hari ni, dia duduk di bawah daerah Arab Saudi. Dia dekat dengan Tabuk. Dan dia berhampiran dengan sepadan Jordan lah, Madian. Itu Madian, kawasan tu. Okey. Jadi Nabi Musa dah pergi ke Madian. Dia pergi dalam keadaan bersendirian. Okey, bersendirian. Dan itu ada hikmah. Ibu-ibu, kan kita bawa balik daripada Andalus kan? Ada seorang perwira yang bernama Abdul Rahman yang dia lari daripada Damsyik. Sebab kerajaan Abbasiyah nak bunuh anak cucu cicit keturunan daripada kerajaan Umayyah. Kan dia lari daripada Damsyik. Dia lari daripada Damsyik tu bersendirian tanpa tentera. Dia lari sampai ke Mesir. Dan dia lari sampailah ke Fes, ke Maghribi. Kalau kita tengok dekat situ, subhanallah, macam mana dia melarikan diri, dikejar tu sebab dia dikejar untuk dibunuh. Rupa-rupanya Allah takdirkan. Dalam keadaan kekejaman macam tu, Allah takdirkan Abdul Rahman ni dia lari sampailah ke Fes dan rupa-rupanya dia menjadi asbab orang Fes memeluk agama Islam. Lalu barulah dia pindah masuk ke Andalus di sempadan Iberia yang kita pergi tu, dan dia menjadi pemimpin dekat sana lah. Pemimpin bagi Amir dekat sana. Amir Granada dan sebagainya, dia lah jadi pemimpin. Nanti kita jumpa Ustaz Suhail nanti, Ustaz Suhail cerita. Tapi itu salah satu cerita dia. Okay? Saya nak bayangkan Nabi Musa macam tu. Dia dikeluarkan daripada Mesir dengan asbab dikejar ni, ada hikmah dia. Walaupun dia bersendirian tu, dia pergi ke Madian. Dan rupa-rupanya Allah Ta'ala nak takdirkan Nabi Musa nanti, sebelum ni dia duduk di dalam kelompok negara yang bukan Islam. Sekarang dia berpindah ke Madian, iaitu kelompok negara Islam. Orang Madian ni orang yang beragama Islam. Nanti kita akan tengok dalil di lepas ni. Ayat ni kita akan jumpa. Dia macam Nabi SAW yang duduk di zaman Mekah, iaitu dalam keadaan dikuasai oleh orang Quraisy, orang Islam minoriti. Nanti Nabi pindah ke Madinah, Nabi memimpin negara yang beragama Islam. Dia ada dua keadaan tu. Benda tu penting sebab sebagai persiapan untuk Musa ni, nanti dia akan jadi Nabi dan dia akan dakwah kepada kedua-dua ni.
Orang Islam dan juga orang bukan Islam. Jadi dia kena kenal orang Islam macam mana, orang bukan Islam pun macam mana. Okay? Dia kena kontrol dan dia kena kawal lah. Dua kumpulan yang berbeza latar belakang dia, bangsa dia dan agama dia. Itu sebab kenapa Allah keluarkan dia daripada Mesir. Okey, jadi dia sampai ke Madian. Qala, dan kata Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dia pun mengatakan, asa, mudah-mudahan, rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Allah Subhanahu wa taala memimpinku ke jalan yang benar. Ini kalau tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, waktu Nabi Musa ni dia nampak Madian, dia ada rasa lega, dia rasa gembira dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berdoa, ya Allah, mudah-mudahan inilah yang terbaik. Kau bantulah aku, mudahkanlah urusan aku dunia dan juga akhirat. Pimpinlah jalan aku ni jalan yang baiklah dunia akhirat. Ini doa Nabi Musa. Hikmah pada ayat 21 dan 22 ni nak menunjukkan Nabi Musa ni keterikatan hubungan dia dengan Allah sangat kuat. Dia sentiasa berdoa. Kebergantungan dia kepada Allah sangat kuat. Dan ini hikmah lah. Bila seseorang tu dikeluarkan daripada comfort zone dia, sebelum ni dia duduk istana kan. Bila dia keluar daripada istana tu, banyak ayat-ayat doa yang Allah rekodkan. Sebelum ni, Allah tak rekodkan doa Nabi Musa. Dia berdoa lah tapi Allah tak rekodkan. Tapi pada ayat selepas dia keluar istana, banyak doa yang dipanjatkan. Sebab apa? Itulah keterikatan seorang hamba kepada Tuhan dia. Hati ni jadi berpaut secara mutlak kepada Allah Ta'ala. Okay? Hati kita ni jadi kuat untuk berpaut kepada Allah. Tawakal kita tu lebih tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berlaku kepada Nabi Musa. Bila dikeluarkan, dia hanya meminta pada Allah. Saya pernah sebutkan sebelum ni, Ibu. Orang mukmin ni, hubungan dia dengan Allah macam seorang anak kecil dengan ibu dia. Sebab bagi seorang anak kecil, bukan yang besar-besar lah, anak kecil ni, dunia dia adalah ibu dia. Sebab itu kalau dia jatuh, ibu, dia gembira, ibu, dia menangis, ibu, dia nak makan, ibu, dia nak pergi tandas, ibu, 24 jam ibu je lah. Jadi ibu-ibu ni kadang rimas lah. Saya ni tak tenteram lah. Nak pergi tandas pun nak panggil. Tak nampak depan mata pun nak panggil. Sebab apa? Sebab dunia anak adalah ibu dia. Dunia anak-anak tu adalah ibu dia. Orang mukmin begitu juga. Dunia orang mukmin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun keadaan kita, gembira, tak gembira, bersedih hati, duka lara, hati kita sentiasa terpaut kepada Allah Taala. Sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tadi Nabi Musa nak keluar, dia berdoa pada Allah, tawakal pada Allah. Dia dah nampak Madian pun dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira dia nampak Madian dan dia minta Allah Taala, ini satu jalan yang Allah Taala bimbing dia lah untuk dapat jalan yang diredai, jalan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok ayat yang ke-23. Pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam duduk di bawah satu pokok di Madian dan dia nampak ada 2 orang perempuan. Ini cerita ni masyhur, kita selalu dengar. Dan wanita-wanita ini akan menjadi salah seorang daripada isteri kepada Nabi Musa AS. Okey, apa yang Allah kata? Walamma. Saya sebutkan sebelum ni, ibu. Bila kita jumpa perkataan walamma, maka di situ adanya pertukaran babak. Okey, lamma, walamma, falamma, maka ada pertukaran babak. Satu babak ke satu babak tu bertukar. Jadi ada dia punya, apa Islam Melayu kita, penanda wacana. Tak tahulah tepat ke tidak saya punya perkataan ni. Tapi ada kat situ ada pertukaran babak. Jadi Allah Ta'ala tukar babak. Daripada Musa berjalan dah sampai Madian, babak yang berikutnya iaitu warada ma'a Madian. Wajada alaihi ummatan minan nas. Yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Okay. Di situ Allah Ta'ala kata apa? Nabi Musa sampai di satu negeri iaitu di Madian. Adanya satu perigi air lah ataupun tempat yang ada air. Okay. Dan dia nampak dekat situ adanya ummatan minan nas. Ummatan minan nas ni nak cerita ramai orang. Kawasan crowd yang ada crowd. Ramai orang. Orang tengah beratur mengambil air. Dia tengoklah ni kawasan tumpuan kan, kawasan yang ada air, sumber air.
Jadi dia pun tengok orang tu datang. Minum air itu, bagi minuman kepada ternakan-ternakan dia. Lalu Allah kata apa? Yasquna wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan. Dan waktu dia tengok ramai-ramai manusia yang duduk kat telaga tu bagi minum kepada ternakan-ternakan dia dan mereka ambil sebagai sumber minuman dia, dia nampak pandangan dia tertarik dengan ada dua orang perempuan. Sebab yang datang tu semua lelaki. Pengembala-pengembala ni kerja orang lelaki. Dia bukan kerja orang perempuan. Dia kerja orang lelaki. Sebab orang lelaki ni secara fitrahnya dia memang bersifat outdoor. Sifat wanita sifat lelaki ni dia memang bersifat outdoor, keluar. Saya minta maaf saya sebut ibu-ibu Saya baca ada satu kajian psikologi. Sampai ke hari ini memang lelaki ni bersifat macam tu. Zaman dahulu lelaki ni dia akan keluar dan dia pergi memburu. Itu sifat dia, mencari nafkah, memburu. Tetapi lelaki hari ini, zaman kita ni dia bekerja kan, bekerja di pejabat, dia bekerja daripada rumah dan sebagainya. Tapi fitrah dia tak boleh berubah. Dia mesti outdoor. Sebab itu kita tengok yang pergi mengetih lelaki juga. Yang pergi bersukan lelaki juga. Dia bukan orang perempuan. Itu sifat fitrah. Jadi saya bacalah kajian dia kata apa? Bagi ibu-ibu ataupun isteri-isteri ni sentiasa kena ada ruang bagi lelaki ni. Kalau dia nak keluar, dia nak bersosial di luar tu, ada batas lah. Tapi itu lumrah dia. Sebab dia bersifat yang outdoor. Wallahu a'lam, sejauh mana kajian tu saya tak pastilah. Tapi bukan nak mengia dan tak menidakkan lah. Okay. Baik, jadinya orang yang dia nampak tu yang ramai-ramai datang crowd bagi makan, bagi minum dekat haiwan ni, dekat telaga ni, lelaki. Tapi yang dia nampak dua orang perempuan ni. Timbullah satu persoalan. Kenapa orang perempuan yang beri minum? Kenapa? Mana keluarga dia? Mana adik-beradik lelaki dia ataupun ayah dia? Tak ada ke? Itu yang menjadi tarikan kepada Nabi Musa AS. Dan dekat situ, dia nampak wanita-wanita tu sedang menghalau kambing-kambing dia. Sebab dua wanita ni, dia ada ternakan dia. Dan dia tak nak ternakan dia tu duduk masuk dalam kumpulan ternakan lelaki-lelaki ni. Jadi dia halau. Asal ternakan dia nak masuk dalam kumpulan tu, dia halau keluar. Tolong keluar, jangan duduk bercampur lah. Nanti kita tak dapat jumpa balik ternakan kita. Dia keluar. Jadi pandangan Musa nampak kepada wanita ni. Okey, lalu qala ma khatbukuma. Lalu Nabi Musa AS pergi kepada wanita tu dan dia bertanya, ma khatbukuma. Apa hal kamu berdua ni? Apa yang berlaku pada kamu berdua ni? Okey. Kenapa Allah Ta'ala cerita pada kita kisah ni, Bibu? Kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas, ayat ketiga, cerita Nabi Musa ni, kita tengok, dia melompat-lompat kan? Dia melompat-lompat. Tadi kisah dia kecil, kemudian kisah dia besar, dia bunuh orang, kemudian nanti dia kisah dengan wanita ni, lepas ni dia akan kisah dengan Nabi Khidir dalam kisah surah Kahfi. Kenapa kisah dia melompat-lompat? Ingat, Allah Ta'ala dah sebut awal-awal dalam surah Al-Qasas ayat 3, kisah Musa ni adalah min nabai Musa. Allah sebut min kat situ. Min litab'id. Allah tak cerita seluruh. Allah cerita sebahagian saja. Jadi kita jangan duk, kenapa kita macam cerita ni melompat-lompat? Memang tu sebabnya. Hikmah dia, ini sebutlah oleh para ulama tafsir. Hikmah dia, kita tak diajar untuk memberikan lambakan informatif, lambakan maklumat. Tapi yang pentingnya, macam mana kita menghayati maklumat. Kisah Nabi Musa ni banyak kan. Tapi yang Allah Ta'ala ambil kisah sikit-sikit ni, sebab yang sikit-sikit tu adalah untuk kita menghayati kisah dia. Kita mengambil renungan tadabur daripada pengajaran-pengajaran ibrah, kisah-kisah mereka. Tak semuanya tapi sebagian-sebagian tu sangat penting. Jadi itu antara kenapa sebab kisah Nabi Musa ni dia macam tak ada flow dia melompat-lompat. Kisah satu kisah ke satu kisah, satu kisah ke satu kisah. Okey, baik. Sekarang ni kenapa Allah highlight cerita tentang dua wanita ni? Sebab Allah nak bagi tahu orang Madian ni orang beragama Islam. Dan mereka ni ada satu masalah. Ada satu masalah. Masalah dia apa? Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh, ni nak bagi latar belakang sikit. Kisah dua wanita ni selalu dikaitkan dengan dia ni anak kepada Nabi Shu'aib. Kan? Tapi sebagian para ulama setuju. Dua wanita ni adalah anak Nabi Shu'aib. Tapi sebahagian juga para ulama yang tak bersetuju. Yang mengatakan dua wanita ni bukan anak Nabi Shu'aib. Jadi
Menurut kajian dia kata apa? Sebab Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa ni dia tak duduk di zaman yang sama. Jauh zaman dia. Kita dah bincang dalam surah Hud dulu. Kaum Madian. Bila dia bercakap dengan Nabi Shu'aib, dia kata apa? Yang Allah Ta'ala sebut. Iaitu kaum dia tu sangat dekat dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Hud. Yang sangat dekat dengan peristiwa kisah Nabi Lut. Maksudnya di zaman awal-awal lagi. Dan mereka tu duduk di zaman Nabi Ibrahim AS. Sebab Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Shu'aib, kaum dia kata, kita ni dekat dah dengan kaum-kaum ni. Kita dah tengok dah, generasi tu dekat. Generasi tu dekat. Sedangkan Musa ni adalah zaman-zaman lepas tu. Jadi ini sebahagian para ulama kata, dia bukan Nabi Shu'aib. Tetapi dia adalah datang daripada keturunan Nabi Shu'aib. Dia adalah pemerintah Madian daripada keturunan Nabi Shu'aib AS. Ini perbincangan para ulama lah. Okay? Baik, jadinya, dua wanita ni, ataupun orang Madian ni semuanya beragama Islam. Sebab Nabi Shu'aib dah dakwah kepada kaum Madian dan mereka beragama Islam. Berarti saya ada dalil kan yang menunjukkan mereka ni Islam. Pendek ceritalah ibu-ibu dan rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek ceritanya, mereka ni walaupun Islam tapi dia ada masalah. Orang kafir tadi ada masalah. Orang Islam pun ada masalah. Masing-masing ada masalah masing-masing. Masalah dia apa? Orang Islam ni dia pentingkan diri dia sendiri. Dia pentingkan diri dia sendiri. Awak orang Islam. Awak tadi dalam ummatum minan nas tadi tu, kelompok crowd yang lelaki-lelaki bagi minuman kepada ternakan ni, kan ada dua wanita tadi. Kenapa awak tak dahulukan dua wanita ni? Bantulah dia. Tapi awak tak bantu. Bahkan awak tak bagi minuman tu pada wanita tu. Sedangkan awak Islam. Agama ni mengajar sentiasa buat baik pada orang. Agama ni mengajar sentiasa jangan pentingkan diri sendiri. Kan? Agama mengajar supaya sentiasa bantu orang-orang yang lemah. Lebih-lebih lagi orang tua, kanak-kanak, wanita yang patut disayangi. Tapi mereka tak pedulikan pun. Itu nak cerita. Masalah pertama yang Nabi Musa nampak dekat Madian, di negara orang Islam tu, adalah masalah tu. Iaitu masalah utama yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi Musa AS. Macam mana Nabi Musa nak settlekan? Nanti dia dah jadi Nabi nanti, itulah perkara-perkara yang dia akan selesaikan. Okay. Baik nampak peristiwa-peristiwa tu lah. Okay, jadi Nabi Musa jumpa dengan wanita ni, Nabi Musa pun kata, apa yang berlaku? Kamu ni kenapa kan? Kenapa tak ambil je air tu? Datanglah, pergilah minum air tu. Bawa tenangkan kamu. Barulah Allah kata, qalata. Maka dua-dua wanita ni pun kata, la naski hatta yusdira ri'a. Iaitu dia kata apa? Kami tak boleh beri minum kepada ternakan kami ni sehinggalah kumpulan gembala ni balik. Sehinggalah kumpulan gembala ni balik. Barulah kami boleh beri minum. Sebab apa? Mereka ni dipulaukan lah. Dua wanita dipulaukan. Okay? Dia ni dipinggirkan. Wa abuna syaikhun kabir. Dan dia bagi tahu lagi. Dia tahu Nabi Musa bagi tanya, bapak kamu mana pula? Kan? Maka dia pun bagi tahu. Tanpa ditanya dia bagi tahu. Dan bapak kami ni adalah seorang lelaki yang telah berumur. Dia bagi dua sebab. Kami ni tak dapat minum. Kami kalau nak minum, tunggu mereka ni balik nanti baru kami dapat minum. Dan dia bagi tahu juga kenapa mereka yang bekerja bukan lelaki daripada keluarga mereka. Sebab dia bagi tahu kami tak ada adik-adik lelaki. Tapi kami ada bapa. Bapa kami sudah tua. Okay, ayat itu yang dia highlightkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini, kalau kita baca dalam tafsir, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan daripada Umar Khattab, dia cerita yang mana wanita ni terhalang daripada bagi minum kepada gembala dia. Kerana apa? Sebab wanita ni bila gembala-gembala lelaki tu nanti dah balik, dia akan angkat satu batu dan dia akan tutup perigi tu. Dan dia kata perigi tu, batu penutup tu tak boleh diangkat oleh seorang lelaki melainkan oleh 10 orang lelaki. Maksudnya ramai-ramai angkat, batu tu berat lah. Dia tutup. Jadi lelaki-lelaki ni kalau dia dah balik nanti, dia dah tutup batu tu, perempuan ni memang tak kuat nak tolak batu ni, nak ambil air daripada perigi. Ada masalah lah. Ada satu sudut, dia akan timbul masalah. Jadi, Nabi Musa ni lah datang menjadi bantuan, memberi bantuan dan pertolongan kepada dua wanita. Jadi itu sebahagianlah daripada riwayat
cerita banyak masalah wanita ni, dia tak boleh nak bagi makan kepada haiwan-haiwan ni. Okey, sekarang ni Nabi Musa AS pun membantu kedua-duanya. Kata Allah Ta'ala, fasaqalahuma. Dia pun tak cakap banyak, dia pun bantu. Okey, fasaqalahuma. Ibu-ibu perhatikan pada ayat 24, tengok ada perkataan fasaqalahuma. Dia bagi minum kepada dua orang tu, ternakan tu, thumma tawalla ila dhil. Lalu Nabi Musa AS pun dia pun menoleh dan dia duduk balik di bawah teduhan dia. Maksudnya dia duduk di tempat yang dia sampai tadi. Okey. Dekat sini ibu-ibu dan rahmati Allah, Allah Taala sebut apa? Bila Nabi Musa tahu masalah, dia bantu. Lepas dia bantu, dia terus duduk di tempat asal dia. Kenapa kat sini Allah Taala sebut macam tu? Pada ayat 24, dia ada dua sebab. Dia ada dua sebab. Sebab yang pertama menunjukkan kepada kita Nabi Musa ni tak nak ambil kesempatan. Tak nak ambil kesempatan. Selalu kan macam tu kan. Bila seorang lelaki ni jumpa seorang wanita ni, ada je. Tanya itulah, tanya ni lah, dah makan ke, dah belum ke. Dia mula. Mula-mula cerita tentang simpati, kemudian empati, kemudian mulalah. Adalah bibit-bibit yang berikutnya. Permulaan tu ada. Jadi Nabi Musa tak macam tu. Dia tanya apa masalah dan dia beritahu masalah saya macam ni. Okey, saya tolong awak, dah selesai. Khalas, tak ada masalah dah. Okey, selesai masalah. Sebab itu ayat dia fasaqa lahuma. Ayat 24 dia beri minum kepada tenakan lalu dia kembali balik. Pertama, dia tak mengambil kesempatan. Dan yang kedua, Nabi Musa AS tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan. Dia tak ada pun. Dia bagi minuman kepada binatang tu, lalu dia kata apa? Saya nak sikit air boleh tak? Kalau tengok dalam riwayat, Nabi Musa ni dia berjalan jauh daripada Mesir sampai ke Madian. Dia berjalan sampai slipper dia rosak. Sampai dia bertapak kaki ayam. Berjalan dengan kaki ayam dia. Tak ada slipper dah. Dah koyak-koyak dah slipper dia. Dia dalam keletihan. Dia kelaparan yang melampau dah. Tapi dia tak nak ambil kesempatan dan dia tidak ada kepentingan. Dia datang dan dia nak bantu je. Itu Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Punyalah Nabi ni, dia sentiasa mendahulukan orang lain. Sedangkan Nabi Musa ni, dia memerlukan air tu. Dia jalan jauh ni, berjalan jauh ni. Dia perlukan air tu. Daripada saya bagi binatang, baik saya minum dulu. Patutnya kan? Tapi tak. Allah Ta'ala cerita, dia bantu wanita tu dan dia bagi minum pada binatang tu. Kerana apa? Sebab dekat sinilah ada satu sifat, iaitu sifat keperimanusiaan. Kualiti jiwa Nabi Musa ni special lah. Dia ada sifat kemanusiaan. Bayangkan dia datang membesar daripada istana. Berjalan kaki di tempat jauh, duduk dekat situ, dia tak ada demand-demand tu. Saya ni tahu tak, saya ni anak penguasa tau. Saya ni duduk di istana. Tak ada sebut pun. Daripada saya bagi binatang ni minum, baik saya minum. Tak berlaku. Nabi Musa ni didahulukan orang lain daripada diri dia sendiri. Tak ada kepentingan, tak ambil kesempatan dan menunjukkan kepada kita Nabi Musa sentiasa mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Okey. Dia dah bagi minum, dia pun patah balik. Duduk dekat bawah teduhan pokok. Faqala, dan pada waktu itu Nabi Musa pun berdoa. Dia doa lagi sekali. Ayat 24 sikit mungkin tak perasan ni, tak apa. Tengok ayat 24 Dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kata Nabi Musa AS, wahai Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khair. Sesungguhnya aku sangat mengharapkan kebaikan daripada kamu yang engkau turunkan kepada. Dia kata, wahai Allah, aku sangat berharap kebaikan daripada engkau ni, turunlah kepada aku. Di situ ada perkataan khair. Khair. Para ulama tafsir kata apa? Khair dekat sini, iaitu dia kata merujuk kepada makanan. Sebab Nabi Musa ni dia terlalu lapar dah. Dia mengharapkan Allah berikan kepada dia khair, iaitu makanan. Buah kurma ke, benda kecil-kecil pun tak kisah, dia nak makan, dia terlalu lapar. Tapi hikmahnya pada doa itu disebut dalam bentuk nakirah, khair. Khair. Maksudnya dia tak spesifikkan. Maksudnya Nabi Musa kata apa? Apa-apa kebaikan daripada engkau wahai Tuhan, kau berilah. Aku tak ada demand. Walaupun aku ni membesar di istana, hidup senang lenang, duduk di jawatan yang baik, mungkin bermewah-mewah. Tapi bila dia berdoa kepada Allah, dia kata, wahai Allah, kau berilah kebaikan yang kau turunkan.
Sebab apa yang Allah beri mesti baik. Nabi Musa tak ada demand pun kepada Allah Ta'ala. Apa yang nak beri, berilah. Okay, sentiasa. Dan dia sebut fakirun kat situ. Khairin fakir. Dan dia meletakkan dirinya dalam keadaan meminta-minta kepada Allah. Di tempat yang paling bawah sekali. Ya Allah, aku minta pada kau sungguh-sungguh ni. Aku memang fakir ni. Minta pada kau, berilah kebaikan apa yang kau nak beri. Aku sangat berharap kepada engkau. Dan bila kita berdoa, inilah salah satu sunnah dia. Kita berdoa macam mana ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah. Kadang kita doa tak sungguh-sungguh kan. Bila angkat tangan tu, kadang tangan letak atas riba je. Ya Allah, bagi saya rezeki. Doa pun tak nampak sungguh-sungguh. Saya bukan nak kata salah, taklah. Tak beranilah saya nak hukum, nak kata orang tu salah. Tapi dari sudut kesungguhan tu, kalau orang meminta macam mana ibu-ibu? Mestilah minta sungguh-sungguh. Khusyuknya, minta sungguh-sungguhnya, merintihnya, merayunya, mengadunya. Ini tidak. Letak tangan buat atas riba. Ya Allah. Kadang berdoa pun terlelap pula kan. Kadang ingat tak ingat. Sebut pun hanya di mulut, bukan di hati. Macam mana nak datang perkataan fakir tu? Jadi di sini menunjukkan pada kita, Nabi Musa ni, Nabi ni, okay, pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia menunjukkan kepada kita kualiti diri dia. Dalam keadaan macam itu, dia minta pada Allah Taala. Dia tak ada demand-demand. Apa yang baik di sisi engkau, ya Allah, turunkanlah. Aku fakir, aku minta sangat, berharap sangat supaya engkau berikan. Dan ada juga, kita boleh keluarkan satu pengajaran dekat sini. Nabi Musa AS, bila dia buat kebaikan tadi, dia bantu wanita ni tadi, lepas dia membantu, dia segera berdoa. Dia segera berdoa. Ini kan sama macam hadis Nabi SAW tentang 3 orang lelaki yang berdoa terperangkap di dalam gua tu, lalu dia bertawassul dengan amal soleh dia. Dia bertawassul dengan amal soleh dia. Ya Allah, kalaulah hikmat saya pada ibu bapa saya ni ikhlas, lepaskanlah kami daripada perangkap gua ni. Bergerak batu gua tu kan. Terbuka sikit. Atau orang kedua berdoa, tawassul dengan amal soleh dia. Bertawassul dengan amal soleh dia. Jadi, Nabi Musa ni ambil kesempatan. Dia nak jadikan salah satu doa yang mustajab ni, setelah dia beribadah, melakukan satu kebaikan amal soleh, dia ambil kesempatan untuk berdoa. Sebab itu, ibu-ibu dan rahmati Allah, salah satu daripada keadaan menjadikan doa kita mustajab, iaitu banyakkan bersedekah kan. Bila kita sedekah tu, berdoalah waktu tu. Sebab ia adalah waktu yang mustajab. Kita beramal kan. Beramal, lalu kita berdoa, ya Allah. Sebab di situ, akan menjadikan doa kita itu mudah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau ibu-ibu boleh tengoklah. Sebab ada orang bila dia nak jadikan doanya mustajab, dia bernazar. Hati-hati nazar tak menjadikan doa kita mustajab, tetapi menjadikan beban kepada kita. Sebab itu adalah hutang kita dengan Allah. Tapi bila kita melakukan satu amal soleh, bersedekah, Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada kesakitan. Allah angkat kesakitan kita, banyakkan sedekah. Dengan sedekah, Allah makbulkan doa kita. Kita sedekah, Allah terima amal-amal kita. Itu keutamaan dia. Jadi, Nabi Musa AS tunjuk pada kita. Waktu dia dah bantu orang ni, dia dah buat satu amal soleh, dia ambil kesempatan segera berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mustajabkan. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya berhenti pada ayat yang ke-24. Okey. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-25. Ayat 25 dia lebih menarik. Sebab dia akan bercerita berkaitan tentang Nabi Musa berjumpa dengan ayah kepada 2 wanita ni, dan kita akan tengok sifat-sifat yang Allah keluarkan daripada 2 wanita yang special ni, dan Allah Ta'ala akan bawa kepada kita, itulah rentetan Nabi Musa akan balik ke Mesir dan dia akan dilantik menjadi Rasul. Okay? Itu antara kisah yang kita akan tengok selepas ini. Ala kulihal, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf banyak-banyak. Hari ini rumah saya dia ada macam-macam benda yang berlaku ni. Jadi kalau ada yang saya terkucil ke, terlalu laju ke, tak terkejar, minta maaf banyak-banyak lah. Minta maaf banyak-banyak. Jadi mohon maaf. Ada sedikit benda yang saya kena bekerja ni. Jadi semoga permudahkanlah urusan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima. Yang penting sekali, ya Allah, berilah kita kefahaman, dan mudah-mudahan dengan kefahaman ilmu ni, yang penting bertambah iman dan bertambah amal. Kita nak ada ilmu dan ada amalan yang membuahkan daripada ilmu yang kita pelajari. Itu yang kita minta pada Allah Ta'ala. Dan semoga jadi hidayah dan taufik kepada kita semua, insya-Allah. Baik. Ada announcement sikit, Ustaz. Boleh silakan.
dijemput hadir ke PMP pada hari Sabtu. PMP terletak di SS 18 Suruhanjaya. Pagi Sabtu pukul 10 kita ada kelas sejarah tamadun dunia dan Islam. Topik untuk minggu ni ialah ibrah daripada study trip kita ke Andalus baru-baru ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Sohail. Ada mereka yang nak datang tolong register dengan Syikin ya, insyaAllah ya. And ataupun dengan saya pun boleh. Dan petang tu pukul 3 ada online kelas in English Asmaul Husna oleh Profesor Syekh Dr. Ibrahim Nuhu. Dan hari Ahad ada kelas baru oleh Syekh Gabriel Arumani, also online, also in English. There will be the introduction. Yang pertama untuk minggu ni ialah Women Around the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. So semuanya boleh ikutilah, insyaAllah. 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 Terima kasih Puan Shimah. Jadi boleh ikuti PMP. Puan Shimah, kita boleh add kot sahabat-sahabat kita ni dalam grup kita. Mudah-mudahan ada maklumat-maklumat yang mereka boleh ikutilah. Sama ada melalui live ataupun on-site insyaAllah. Okey, jadi ala kulli hal, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.